Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita nak masuk bab 7 iaitu tenaga dan kuasa. Okey, sekarang masuk bab baru iaitu tenaga dan kuasa. Bab ini pelajar selalunya agak susah sikit nak faham sebab dia lebih kepada fizik. Okey, fizik dia banyak pengiraan, banyak formula dan kamu kena faham. Okey, jadi ini tolong bagi perhatian dalam bab ni. Dan kalau tak faham boleh tanya. Okey, dan kalau bila saya bagi latihan tolong buat contoh yang saya bagi juga, cuba buat sendiri. Okey. Okey, yang pertama kita akan masuk kepada kerja, tenaga dan kuasa. Okey, kita akan pergi satu-satu. Apa itu kerja, apa itu tenaga dan apa itu kuasa. Okey, yang pertama adalah kerja. Okey, kerja didefinisikan sebagai hasil darab, daya dan sesaran. Okey, dalam arah daya. Jadi syaratnya di sini daya dan sesaran mesti satu arah, mesti dalam keadaan selari. Jadi formula kerja simbol W. Jadi hasil darab daya F dan sesaran S. Jadi kita dapat formula W sama dengan Fs. Okey. Okey, apa itu sesaran? Sesaran ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Jadi sesaran ni kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Apa itu sesaran, kamu dah belajar. Okey, 1 joule kerja. Okey, jadi untuk ini dia tak terangkan. Okey, kerja. Okey, kerja simbolnya W. Okey, unit SI-nya pula adalah J. Okey, contohnya kalau kerja dilakukan 1 joule kerja dilakukan. Okey, kita tulis 1 J. Jadi kalau 1 J, okey, 1 joule kerja dilakukan, apa maksudnya? Okey, maksudnya daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Okey, dalam arah daya. Okey, jadi 1 joule bersamaan dengan 1 Newton meter. Jadi joule ini, bersamaan juga dengan Newton meter. Kalau kamu tak nak tulis joule, kamu boleh tulis Newton meter. Okey, 1 joule ataupun 1 Newton meter. Okey. Okey. Okey, jadi 1 joule bermaksud 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Okey, itu maksudnya. Okey, kerja. Okey, kerja. Selain daripada kerja yang menggunakan unit joule ataupun Newton meter tadi, okey, momen daya dan tenaga juga menggunakan unit Newton meter. Okey, jadi momen daya dan tenaga juga menggunakan unit joule ataupun Newton meter. Okey, jadi kalau katakan unit besar, so contohnya adalah 100,000 joule. Jadi kita guna unit yang lebih besar iaitu kilojoule ataupun megajoule. Okey, ini kita guna imbuhan yang kamu belajar masa tingkatan 1. Okey. Jadi kita boleh gunakan, kalau yang besar kita boleh gunakan kilojoule ataupun megajoule. Okey. Jadi kebanyakannya kita guna kilojoule lah sebab dia nilai joule ini sangat besar. Okey, kita akan guna kilojoule. Okey. Kemudian kita lihat pula contoh pengiraan. Sekejap ya. Okey. Betul tak? Okey, betul lah slide tu. Okey. Okey, jadi kita lihat aktiviti harian yang pertama. Okey, aktiviti harian yang pertama. Apa ni? Seorang perempuan mengangkat bakul. Okey, bakul ini seberat 20 Newton. Okey, berat bakul ini 20 Newton. Jadi daya yang dikenakan juga 20 Newton. Okey, katakan daya yang kita kenakan adalah 20 Newton. Jadi dayanya menegak. Okey, masa dia nak angkat, okey, masa perempuan ni nak angkat bakul, dia kenakan daya ke arah atas sebanyak 20 Newton.
Okey, kita lihat. Okey, bakul daripada bawah bergerak ke atas. Jadi bakul daripada asalnya bawah sini, okey, bergerak ke atas. Jadi perubahan dari kedudukan bakul dari sini, okey, ke sini kita panggil sesaran. Okey, jarak dari sini ke sini adalah sesaran. Okey, jadi sesaran ini jaraknya 1 meter. Okey, daya yang dikenakan ke arah, okey, diangkat bakul ni, dia kenakan daya. Okey, tangannya ni dia gerak ke atas. Okey, tangan juga bergerak ke atas daripada sini ke sini. Jadi daya arah ke atas. Jadi sekarang ni daya, okey, dengan sesaran dalam arah yang sama baru boleh kita kira kerja. Okey. Jadi arah daya menegak, sesaran juga menegak. Jadi daya yang dikenakan adalah 20 Newton. Okey, sesaran 1 meter. Jadi kerja yang dilakukan adalah F darab dengan S. Jadi F 20 Newton, jarak 1 meter, dapat nilai 20 Joule. Okey, jadi daya yang dikenakan ini untuk melawan daya tarikan graviti iaitu 20 Newton. Jadi daya tarikan graviti adalah berat beban. Okey, ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam grup nanti. Okey, contoh yang kedua. Okey, menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Okey, budak lelaki ini menolak troli dengan daya 10 Newton. Daya ke arah mana daya? Daya ke arah sana. Okey, daya ke sana sebanyak 10 Newton. Okey, troli ini pula bergerak ke mana? Troli ini pula bergerak ke sana, sesaran ke sana. S sejauh 5 meter. Sekarang ni kita lihat, okey, jarak daya, okey, bukan jarak, arah daya dan arah sesaran adalah selari arah yang sama. Okey, iaitu mendatar. Jadi boleh kita kira work, okey, ataupun kerja. Jadi daya yang dikenakan adalah 10 Newton. Okey, jaraknya adalah, sesarannya adalah 5 meter. Jadi kerja W sama dengan Fs sama dengan 10 Newton, gantikan daya 10 Newton darab dengan sesaran 5 meter. Jadi untuk soalan yang menggunakan formula, saya sarankan kamu tulis dulu formula. Okey, tulis dahulu formula, baru kamu ganti dan tuliskan jawapan akhir. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey, daya laci di sini asalnya. Okey, bergerak ke sana dan daya juga ke arah sana. Okey, jadi arah daya adalah sama. Cuma daya yang dikenakan 2 Newton, jarak yang di sesaran laci adalah 30 cm. Jadi cm ini tak boleh guna. Kita kena tukar kepada meter. Syarat untuk kerja mesti dalam unit meter. Okey, jadi sesaran mesti dalam unit meter. Okey, jadi tukarkan 30 cm kepada 0.3 meter baru kamu ganti. Kalau dalam cm tak boleh, dalam mm pun tak boleh. Kena tukar ke dalam bentuk meter. Jelas? Okey. Okey, sekarang bagi contoh macam ni pula. Okey, rajah menunjukkan seorang murid yang mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangan 100 Newton menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Okey, sekarang ni okey, tak berhenti, saya terangkan sekejap lagi. Hitung kerja dilakukan. Okey, jadi budak lelaki, okey, dia berat dia 400, okey, 400, kemudian kena tambah dengan beban 100, jadi akan jadi 500 Newton. Jadi beban keseluruhan ini adalah 500 Newton. Jadi dia naik tangga. Okey, dia naik tangga sampai ke atas. Okey, sampai ke atas. Okey, sekarang ni arah daya, macam mana arah daya? Arah daya adalah, okey, daya tangannya di sini. Jadi bila dia naik sini, dia bukan tolak ke sini, dia bukan tolak. Kalau pegang, mengangkat, dayanya sentiasa ke atas. Okey, walaupun dia naik tangga yang condong, dayanya masih ke atas.
Kalau daya condong macam mana? Kalau daya condong, kalau kamu ada landasan ada kotak, kamu tolak ke sana, baru kita katakan daya condong. Kalau angkat macam ni, okey, bila kamu naik tangga, okey, kenapa saya kata daya menegak? Bila kamu naik tangga, okey, bila kamu naik tangga, okey, masa kamu menapak, okey, kamu daripada sini, kamu pijak sini. Jadi badan kamu akan naik. Okey, naik ke atas. Jadi daya itu ke atas. Okey, boleh. Itu maksudnya daya ke atas, bukan daya condong. Okey, daya ke atas. Sebab bila kamu pijak tangga, kamu akan naik ke atas satu macam melompat. Okey, jadi dia sentiasa ke atas. Dia bukan naik sengit-sengit macam ni. Okey, bila kamu naik tangga, dia naik tegak. Dia naik tegak. Okey, boleh faham? Okey, jadi daya ke arah atas. Okey, daya ke arah atas. Okey, jadi kenapa kita katakan di sini daya 500 Newton? Adakah dia memberikan daya 500 Newton? Ya, sebab dia berat. Okey, dia daripada sini, okey, daripada bawah, daripada dasar. Okey, bila berat semua ini 500 Newton, daya graviti juga 500 Newton yang dikenakan ke atas ni. Jadi bila dia mampu bergerak pada bawah daripada kosong ini naik ke tangga yang pertama, dia naik sini, dia sudah mengatasi daya graviti. Okey, dia sudah berjaya mengatasi daya graviti. Jadi untuk mengatasi daya graviti, daya mestilah sama dengan sama atau lebih besar dari daya graviti. Jadi bila dia mampu bergerak naik, maksudnya daya yang dikenakan adalah sama dengan daya graviti. Jadi bila berat dia 500 Newton, okey, jadi daya graviti juga 500 Newton. Jadi daya yang dikenakan adalah 500 Newton. Boleh faham? Boleh jelas di sini kenapa kita ambil berat dia sebagai daya? Sebab dia angkat, dia mampu mengangkat. Kalau objek yang terlampau berat, kamu tak mampu mengangkat, kamu tak mampu nak memberikan daya sebanyak berat beban tersebut. Boleh faham? Jelas? Kalau tak jelas, boleh tanya dalam grup. Okey? Okey. Jadi akhirnya, okey, dia akan menapak sehingga dia berada di atas ini bersama dengan kotak. Okey, sehingga dia berada di atas ini bersama dengan kotak. Jadi disebabkan daya ke atas, okey, sesaran juga kita mesti ambil sesaran ke atas. Okey, walaupun kita boleh kira sesaran ni tak boleh ambil yang ini sengit sebab dia mesti selari. Jadi kita ambil jarak tegak sebab daya tegak, jadi jarak juga tegak. Jadi kita ambil jarak 3 meter. Masukkan dalam formula 3 meter, kamu dapatlah nilai 1500 Joule ataupun kamu boleh tulis 1.5 kilo Joule. Jelas? Okey, seterusnya, okey, mengira kerja yang dilakukan lagi. Okey, contoh yang kedua, menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kg dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Okey, jadi jaya graviti yang bertindak ke atas objek jisim 1 kg sebanyak 10 Newton. Jadi berat kotak dikata 10 kg. Jadi kita darab dengan 10. Jadi kita dapat 100 Newton. Jadi berat kotak ada 100 Newton. Jadi bila berat kotak 100 Newton, daya juga 100 Newton. Okey, kenapa kita tak kira pula berat Ali? Sebab yang bergerak adalah kotak sahaja. Ali tak bergerak. Kalau tadi body juga bergerak. Okey. Jadi jarak tegak adalah 102 meter, gantikan sahaja dapat 200 Joule. Okey, boleh? Okey, contoh yang ketiga. Okey, seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen seberat 300 Newton dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Tingkat 1 adalah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja? Okey, dia mengangkat beban seberat 300. Jadi ini adalah daya F. Jadi ini adalah sesaran. Jadi masukkan dalam formula, kamu dapat 3000 Joule ataupun 3 kilo Joule. Okey? Okey, apa itu tenaga dan apa itu kuasa? Okey, tenaga pula didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, keupayaan untuk melakukan
kerja. Unit SI bagi tenaga adalah joule. Jadi tenaga juga dalam unit joule. Jadi apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter, tenaga sebanyak 1 joule juga telah digunakan. Jadi kalau kerja kita lakukan sebanyak 1 joule, tenaga yang kita guna juga 1 joule. Okey, boleh? Okey, apa itu kuasa? Okey, kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Okey, unit SI bagi kuasa adalah watt. Okey, kuasa adalah watt. Simbol untuk kuasa adalah P. Jadi simbol untuk watt adalah W. Jadi apa maksudnya 1 watt? Okey, 1 watt bermaksud 1 joule tenaga kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Okey, jadi sebanyak 1 watt kuasa telah digunakan. Jadi simbol untuk 1 watt, okey, watt adalah joule per saat. Okey, kalau kita nak guna watt, kita boleh guna joule per saat. Okey, jadi ini adalah formula kerja. Okey, kerja yang dilakukan bahagi masa yang diambil. Jadi ingat sini, kadar melakukan kerja. Bila kadar maksudnya dia per masa. Kerja bahagi masa. Kadar melakukan kerja, jadi maksudnya kerja bahagi masa. Jadi formulanya adalah P sama dengan W bahagi T. Okey, daripada sini juga kita boleh dapat formula kerja. Okey, iaitu kalau kita ubah equation, kita dapat W sama dengan P T. Okey, kita boleh dapat dua-dua formula daripada formula kuasa. Okey. Okey. Okey, ini pula untuk kira kuasa. Okey, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Okey, kalau berat dengan tinggi, kita boleh kira kerja. Okey, kerja bahagi dengan masa. Jadi, daya 50 Newton, sesaran dalam arah daya 3 meter. Okey, kerja yang dilakukan, okey, W sama dengan Fs, 50 darab 3 dapat 150 joule. Okey, masa yang diambil 20 saat, jadi kuasa yang diperlukan adalah P sama dengan W bahagi T. 100 kita dapat 7.5 watt. Okey, kena cari kerja dahulu, baru bahagi dengan masa. Okey, boleh tak kalau saya tak nak kira satu-satu macam ni, saya nak terus guna formula P. Boleh. Kamu buat P sama dengan W bahagi dengan T. Kamu gantikan lagi W ni dengan Fs. Fs bahagi T. Okey, gantikan terus. 50 Newton dengan 3 meter bahagi dengan 20 saat. Tak ada masalah. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya Aizul menarik sebuah kotak atas landasan licin jaya 30 Newton sejauh 2 meter dalam arah daya. Okey, maksudnya condong lah. Okey, ini jarak condong. Okey, daya adalah daya 30 Newton, sesaran okey 2 meter, jadi kira kerja dapat 60 joule. Okey, masa adalah 5 saat, jadi P sama dengan W bahagi T dapat 12 volt. Okey, di sini kamu kena ingat masa, okey, T mesti dalam saat. Okey, T mesti dalam saat. Kalau dia bagi minit ke, dia bagi jam ke, mesti tukar kepada saat. Okey, ini lagi contoh. Okey. Okey, daya 150. Okey, sesaran 1 meter, jadi darab dapat 150 joule. Bahagi pula dengan masa dapat 300 watt. Okey, boleh? Okey, jadi itu saja.